Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PDPR 14/11/2021. Pendidikan Islam bahagian adab 1 Mumtaz. Tajuk Zikrullah Penenang Jiwa. Marilah kita membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmataka wansur alaina min hazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baiklah anak-anak boleh merujuk buku teks muka surat 132 hingga 133. Okey, unit 3 Zikrullah Penenang Jiwa tajuknya ya. Okey, sebelum tu marilah kita sama-sama berzikir. Okey. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Okay. Baik anak-anak, apa itu zikir? Zikir ialah mengingati Allah. Zikir boleh dilakukan sama ada dengan hati, lisan atau perbuatan. Baik anak-anak, bagaimana cara mengingati Allah? Banyak cara mengingati Allah. Antaranya yang pertama bertaubat, yang kedua bersyukur, yang ketiga menuntut ilmu, yang keempat membaca Al-Quran, yang kelima zikir, contohnya Allahu Akbar, Alhamdulillah, Subhanallah. Baik, itu cara-cara mengingati Allah. Di antara banyak cara, tapi kita boleh ambil contoh yang ini ya. Baik, tentang zikir ni Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Surah Ar-Ra ayat yang ke-13. Ingatlah dengan mengingati Allah, mentaati perintah Allah, jiwa menjadi tenteram. Okay. Contoh-contoh zikir dan juga tindakan. Yang pertama, zikir kita boleh baca Subhanallah. Okay. Subhanallah maksudnya Allah, Maha Suci Allah. Maha Suci Allah. Jadi zikir Subhanallah ini digunakan biasanya pada perkara yang pelik ataupun hairanlah, ataupun perbuatan yang kurang tepat. Contohnya kita melihat alam yang terjejas. Dalam gambar tu gempa bumi, tanah runtuh, Okay. Jadi pun kita mengucap Subhanallah. Okay. Jadi tindakannya, kenapa biasanya kita terjadinya tanah runtuh? Kerana tindakan manusia sendiri yang menebang pokok-pokok dengan berleluasa. Jadi tindakannya kita sebagai manusia hendaklah menjaga alam sekitar ini supaya dia tidak rosak. Okey. Contoh zikir yang kedua ialah Alhamdulillah. Arti Alhamdulillah ni ialah segala puji bagi Allah. Alhamdulillah ini diucapkan untuk mengingati setiap hak nikmat yang Allah berikan, setiap nikmat dan rezeki yang Allah berikan kepada kita, seperti makanan, kesihatan, dan sebagainya.
Jadi tindakan kita ialah kalau makanan tadi tidak membazir makanan lah. Jangan kita buang-buang makanan. Jadi kena makan ikut keperluan. Okey. Baiklah anak-anak, contoh zikir yang ketiga ialah kalimah tahlil la ilaha illallah. Maksudnya tiada Tuhan selain Allah. Dalam kehidupan harian kita sebagai manusia, kita mestilah mengikuti dan mematuhi semua peraturan yang telah ditetapkan. Contohnya di jalan raya, tindakan kita ialah kena patuhi peraturan jalan raya. Supaya apa? Kita tidak menyusahkan diri ataupun menyusahkan orang lain. Jadi kalimah la ilaha illallah ini diucapkan ketika pada bila-bila masa saja, dengan bermaksud la ilaha illallah ni maksudnya tiada Tuhan selain Allah. Jadi kita berserah kepada Allah. Okey, yang keempat, ucapan zikir, contohnya yang keempat ialah kalimah takbir yang berbunyi Allahu Akbar. Allahu Akbar bermaksud Allah Maha Besar. Okey. Jadi kalimah Allahu Akbar ini kita ucap bila kita melihat keindahan ciptaan Allah. Maka contohnya gambar tu ialah gambar air terjun. Jadi ucapkanlah Allahu Akbar yang bermaksud Allah Maha Besar. Kerana apa? Allah sahajalah yang menciptakan sesuatu dan tiada daya upaya kita untuk melawan kehebatan Allah. Jadi bila melihat keindahan alam, sebutlah Allahu Akbar yang bermaksud Allah Maha Besar. Baiklah, seterusnya kita lihat pula kepentingan mengamalkan adab berzikir. Okey, apa pentingnya kita amalkan adab berzikir ni? Okey, yang pertama, saya mengikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maknanya kita buat apa yang Rasulullah buat. Okey. Yang kedua, hubungan saya dekat dengan Allah. Jadi kita bila berzikir, kita rasa hubungan kita ni dekat sangat dengan Allah. Okey. Yang ketiga, kepentingan mengamalkan adab berzikir ini ialah ibadah saya lebih sempurna. Jadi apa yang kita buat, ibadah yang kita buat sebenarnya kita rasa lebih sempurna, lebih baiklah. Okey, yang keempat, apa dia kepentingan mengamalkan adab berzikir? Jiwa saya berasa tenang. Jadi bila berzikir, jiwa kita secara tak langsung merasa ketenangan itu. Baiklah, seterusnya ialah akibat mengabaikan adab berzikir. Maknanya kita tak melakukan zikir itu. Akibat mengabaikan adab berzikir. Yang pertama, saya lalai daripada mengingati Allah. Jadi kita jauh mengingati Allah jika kita tidak berzikir. Yang kedua, akibat mengabaikan adab berzikir, menjauhkan hubungan saya dengan Allah. Jadi maksudnya apa? Kita tak buat berzikir ni, kita menjarakkan diri kita dengan Allah. Jadi Allah sentiasa suka kalau kepada orang yang berzikir. Okey, yang ketiga, akibat mengabaikan adab berzikir, saya mudah membuat dosa.
Sebab kita tak zikir, tak ingat Allah, maka kita senang membuat dosa. Yang keempat, akibat mengabaikan adab zikir, saya tidak mendapat keampunan Allah. Jadi bila dah banyak sangat dosa, maka tidak dapat keampunan Allah. Seterusnya di bawah kita bolehlah ambil nilai di situ. Berzikir itu satu ibadah, dapat menenangkan jiwa dan rasa sentiasa dekat dengan Allah. Baiklah anak-anak, seterusnya anak-anak boleh merujuk buku aktiviti muka surat 135, Zikrullah, penenang jiwa. Di situ erti zikir. Yang pertama, anak-anak kena isi erti zikir yang kita dah pelajari tadi. Jawapannya ada yang di sebelah kiri yang Ustazah dah bulat-bulatkan dengan merah tu. Jadi pilih dan tulis di ruangan yang disediakan. Yang bawah, lafaz-lafaz zikir, jawapannya ada di sebelah kiri. Salin saja. Tu mengikut nombor situ ya. Okey. Baiklah anak-anak, seterusnya anak-anak boleh merujuk buku aktiviti muka surat 136. Di situ anak-anak kena pilih dan tulis tindakan kamu. Okey, tengok gambar yang pertama. Orang sedang makan. Yang kedua, gambar orang sedang memilih pakaian. Yang ketiga, tengah menuntut ilmu. Dan yang keempat, gambar melakukan kerosakan. Jadi kena nasihat. Tengok jawapan yang pertama yang dia beri. Mengambil makanan sekadar mencukupi. Ayat yang pertama ni sesuai untuk gambar nombor berapa. Tapi dia dah dicontohkan di atas tu. Jadi untuk nombor 1. Mengambil makanan sekadar mencukupi. Okay. Jadi nombor 1 tulislah di situ jawapannya. Okay. Seterusnya nombor 2. Memilih pakaian yang menutup aurat. Jadi manakah gambar yang sesuai untuk ayat ini dan tulis. Okay, yang ketiga, jawapan di situ bersungguh-sungguh menuntut ilmu. Manakah gambar yang sesuai. Dan yang keempat, jawapan tidak melakukan kerosakan. Jadi tulis jawapan mengikut kesesuaian gambar. Jadi Ustazah harap anak-anak dapat menyiapkan tugasan ini sebagai bukti penglibatan anak-anak dalam PDPR hari ini. Hantar tugasan seperti biasa kepada Ustazah ya. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat meneruskan pembelajaran.